Allah. Kahul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. عن الله تقبل الصلاة ودعاء وركوع وسجود، ثم إلى أرواح أهل سلسلة القطبية وأهل سلسلة الذهبية وأهل سلسلة البعلوية وأهل سلسلة الإدروسية وأهل سلسلة الخزب الأخفاء وسلسلة الفاتحة الكتاب، ولا تنسى إلى حضرة الكتب زماننا سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu ayah dirahmati Allah. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah izinkan kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada saya dan ibu ayah dan bagi berita gembira kepada mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, bahwasanya telah tersedia untuk mereka-mereka ini syurga, yang mana syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Ibu ayah dirahmati Allah, Allah dah janjikan kepada kita, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sangat sementara. Setiap yang hidup pasti dan pasti akan temui mati. Bila kita pun tak tahu bila. Entah hari ini, entah esok, kita tak tahu kapan tiba waktunya. Maka itu ibu ayah dirahmati Allah, kita kena buat persiapan setiap masa dan ketika. Kerana Allah telah sediakan bagi kita syurga-syurga, mahligai-mahligai, rumah-rumah, yang mana rumah-rumah ini tidak seperti rumah-rumah kita di dunia. Andai kita sudah selesa dengan rumah kita yang ada di dunia ini, ketahuilah ada lebih selesa lagi bagi kita untuk kehidupan kita di akhirat. Maka hari ini kita datang ke masjid. Itu tujuannya. Kita datang ke masjid, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan rukuk dan sujud, kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk kita ini dapat peluang untuk masuk ke rumah kita yang abadi, yakni di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah dirahmati Allah, pada malam yang bertuah ini bakal kita membaca hadis berkaitan dengan celak mata Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang ada buku, ia bermula daripada muka surat 41. Kita baca sedikit hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu majaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Humaid
Ar-Razi haddatsana Abu Dawud Tayalisi an Abbad bin Mansur an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra wa za'ama anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhi wa thalathatan fi hadhi. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenakan ialah pemakaian celak. Sebahagian orang kata, ya apa ni pakai celak, kan? Ada orang kutuk orang pakai celak, kenapa pakai celak? Tapi ibu ayah dirahmati Allah, budaya pemakaian celak ini sudah wujud sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum zaman Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Allah Musa SAW lagi ada pemakaian celak. Dipakai oleh para Fir'aun, laknatullah alaih, mereka memakai celak untuk mencantikkan mata-mata mereka. Maka amalan ini, budaya ini ibu ayah dirahmati Allah berterusan. Dan salah satu dari pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi mengenakan celak. Alkohol ibu ayah dirahmati Allah ataupun kita kata celak tu tadi, ia merupakan salah satu perhiasan. Alkohol ataupun pakaian celak ini dia mempunyai 1 2 3 khasiat. Khasiat yang pertama ibu ayah dirahmati Allah, ia kuatkan penglihatan. Pakai celak, ia menguatkan penglihatan satu-satu orang. Bila dia pakai celak, kesan daripada celak tersebut tujuannya ialah untuk menguatkan mata dia. Yang kedua, untuk mengubati rabun serta membersihkan mata. Mata kita ibu ayah dirahmati Allah seperti anggota-anggota lain juga perlu kepada treatment. Celak ini mengikut Islam, ia dapat mengubati rabun dan membersihkan mata. Dan yang ketiga ibu ayah dirahmati Allah, khasiat ataupun tujuan celak ialah sebagai penyeri kepada kawasan mata. Untuk orang-orang perempuan ibu ayah dirahmati Allah yang belum kahwin, tak digalakkan pakai celak. Perempuan celak lah, maskara lah, eyeliner lah, dan apa-apa yang sewaktu dengan dia. Untuk orang perempuan yang belum berkahwin ibu ayah dirahmati Allah, dia itu makruh kalau dia pakai celak. Sebab apa ibu ayah dirahmati Allah? Sebab biasa kita ini kalau pandang orang, khususlah lelaki bila pandang orang perempuan, first contact point yang kita lihat tu, kita lihat mata dia. Tengok mata, dari mata jatuh ke hati, dalam apa tu pantun orang Melayu. Dari mata jatuh ke hati. Maka mata ini ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu perhiasan. Tapi bagi orang yang berkahwin ibu ayah dirahmati Allah, disunatkan dia pakai celak. Kita kalau pergi ke Yaman, ke Hadramaut, ke Tarim, para habaib, ini satu ilmu. Kita kalau tengok orang pakai purdah, zaman sekarang ni Masya Allah bukan perempuan pakai purdah, lelaki pun pakai purdah. Covid orang lelaki pun pakai purdah. Tapi nak cerita tentang adab pemakaian purdah ataupun pakai niqab, tutup muka bagi orang perempuan. Isteri saya alhamdulillah dia tutup muka. Baik, nak cerita sedikit. Kalau orang perempuan yang belum nikah, kalau di Tarim, di Hadramaut, mereka pakai purdah itu, mereka tutup muka mereka. Dan pada waktu yang sama, Tuan Haji, dia bukan sekadar tutup muka. Kalau orang yang belum kahwin, dia tutup sekali kening. Ini orang Arab lah. Orang Arab kalau dia Hadramaut, kening ni ditutup sekali. Maka itu matanya dia tidak kenakan celak. Nak tahu tu dah kahwin ke tak kahwin. Nak tahu kahwin ke belum kahwin, kita akan lihat dia akan tutup dia punya kening dia, dan kemudian matanya dia tidak kenakan celak. Itu kalau budaya-budaya di Tarim. Tapi kalau di Tarim itu mustahil nak jumpa perempuan tu, susah sangat. Nak kena cari. Ibu ayah dirahmati Allah. Tapi kalau orang yang sudah kahwin,
Kalau di Hadraul Maut, para habaib, para ulama-ulama kita, mereka itu kalau orang perempuan yang dah kahwin, itu keningnya tu kelihatan. Dan mata mereka tu akan mengenakan celak. Mereka akan dikenakan celak. Itu perbezaan antara orang perempuan yang dah kahwin dengan yang belum kahwin. Baik, ibu ayah dirahmati Allah. Kita baca sedikit tentang hadis ini. Ibu ayah dirahmati Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW memberatkan tentang celak? Menceritakan tentang celak. Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menulis, mata ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya ialah supaya memberi petunjuk jalan di saat gelap. Mata, tujuan Allah menjadikan mata supaya waktu gelap kita boleh nampak jalan. Waktu gelap nampak jalan. Kalau waktu terang ya sudah nampak memang, tapi waktu gelap kita bakal nampak jalan. Itu tujuan Allah menciptakan mata. Dan supaya mata ini antara gharat, tujuan Allah menciptakan dia itu supaya dapat melihat ciptaan Allah dan kita dapat menjadikan dia ibrah, menjadikan dia pelajaran. Kita tengok langit, Masya Allah, tabarakallah, kita jadikan dia ibrah, jadikan dia pengajaran hebat. Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, فَلْيَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتُمْ مُذَكِّرْ. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, فَلْيَنْظُرُونَ, tengoklah. Ini cerita pasal mata. Allah kata, فَلْيَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ, tengok kepada unta. Kaifa khuliqat, macam mana Allah menciptakan unta. Unta ini, ibu ayah dirahmati Allah, dia sabar. Kan? Dia sabar. Dia ini Masya Allah tabarakallah, kalau tak dibagi makan pun boleh tahan lagi. Kalau nak tak bagi minum pun boleh jalan lagi. Berbulan-bulan pun no problem lagi. Maka itu Allah perintah kita supaya lihat kepada unta. Tengok unta. Unta punya sabar itu luar biasa. Kita hari ini Allah SWT uji sikit saja, Masya Allah. Uji sikit saja, Masya Allah. Kita kufur kepada Allah. Allah Ta'ala beritahu, فَلْيَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ, tengok langit. Apa sifat langit, ibu ayah dirahmati Allah? Sifat langit itu sifat rahmah, kasih sayang. Dia itu Masya Allah menurunkan hujan kepada apa saja ciptaan Allah. Yang perlukan hujan seperti di Gunung Sahara, dia turun juga kadang-kadang hujan. Kepada Amazon diturunkan juga. Kepada laut yang penuh dengan air pun diturunkan hujan juga. Itu kata Allah Ta'ala, tengok kepada langit. Langit punya sifat rahmah itu luar biasa. Liyanzuruna ilal ibil, liyanzuruna ila sama. Lepas tu, falyanzuruna ilal jibal. Tengok gunung. Gunung Masya Allah, dia steadfast, dia istiqamah, kekal, dia waqar, dia tetap saja dia. Tak kira lah macam mana pun angin datang pun dia tetap macam tu saja. Dan akhir sekali Allah SWT beritahu, yanzuruna ilal ibil, yanzuruna ila sama, yanzuru ilal ard. Tengok kepada bumi, kata Allah Ta'ala. Bumi itu ibu ayah yang dirahmati Allah, rendah diri bumi ini. Kerana apa? Kerana walaupun orang lontar najis kepada bumi, bumi tetap akan balas dengan buah yang rangup, yang manis. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tujuan Allah ciptakan mata? Tujuan untuk kita ni mendapat cahaya di waktu gelap dan kita melihat semua ciptaan Allah dengan pengajaran daripada apa tujuan Allah mencipta ia. Ibu ayah dirahmati Allah, maka sebab itulah kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, mata ini perlu dipelihara daripada 4 hal. Mata perlu kita pelihara dia dari 4 perkara. Yang pertama, ibu ayah dirahmati Allah, mata perlu dipelihara daripada melihat seseorang yang bukan mahram kita. Seorang yang kita ini bukan, tidak halal bagi kita dengan dia, melainkan dengan jalan nikah. Yang kedua, ibu ayah dirahmati Allah, melihat sesuatu dengan syahwat. Melihat sesuatu dengan syahwat. Tadi melihat perempuan yang kita boleh kahwin dengan dia. Yang kedua, melihat sesuatu dengan syahwat. Ibu ayah dirahmati Allah, kadang-kadang ibu ayah dirahmati Allah, saya tak cakap orang, saya cakap diri saya sendiri. Kadang-kadang kita dah bawa kereta sudah cukup selesa, tetapi kita lihat kereta orang, kita rasa syahwat dengan kereta orang. Kan seronok kalau aku dapat kereta itu. Kita sudah ada rumah yang selesa, tapi kita bila tengok dekat internet tu rumah orang lain, kita kata seronoknya lah rumah dia, cantik kan rumah dia kan.
Ya. Jarang sekali kita tengok internet, kita cakap dengan orang rumah kita, Masya Allah, aku naklah rumah buruk macam ni. Tak ada. Kan? Kita pasti cakap, aku nak rumah cantik macam ni, abang nak buat macam ni. Ibu ayah dirahmati Allah tu syahwat. Kata Al-Imam Al-Ghazali, antara perkara yang perlu kita jaga ialah kita jaga mata daripada memandang sesuatu dengan perasaan syahwat, dengan sesuatu yang kita nak sangat, yang kita tak boleh kontrol dia. Yang ketiga, ibu ayah dirahmati Allah, memandang muslim dengan remeh. Melihat kaum muslimin dengan pandangan remeh. Tengok orang susah, pandang dia dengan remeh. Ya, pandangan jijik, tak mau. Ya. Kemarin saya dapat ada satu orang besar, ya, datang ke madrasah saya. Ya, datang ke madrasah saya. Ada satu orang besar nak datang madrasah saya. Orang besar, orang politik nak datang madrasah. Ya. Datanglah dia punya PA ke madrasah saya. Dia datang ke madrasah saya, dia tak bagi tahu dia nak datang. Tak bagi tahu. Saya pun tak kenal dia. Tiba-tiba dia sampai ke pagar madrasah. Dia pun kata, kenapa macam ni? Ini rumah siapa? Kenapa? Itu basikal tu kenapa kat situ? Itu kenapa tu? Kenapa kemah ni ada kat sini? Dia datang tempat kita, dia cakap kita, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang paling sedih, bila saya dapat maklumat tu, majlis memberi penyampaian penyampaian makan kepada orang-orang fuqara, orang-orang ni, penyampaian infak zakat begitu. Ni dipesan kepada pekerja saya. Ni pastikan kalau yang fakir-fakir miskin tu tak apa, makan dekat dalam surau tak apa. Yang ni senarai VIP ni pasti kita makan dekat sini. Pastikan mejanya begini-begini. Ini pandang remeh kepada kaum muslimin. Remeh, pandang rendah kepada orang Islam. Nabi Muhammad SAW kalau buat majlis tu tak ada beza antara orang miskin dengan orang susah, orang senang, tak ada beza. Semuanya makan satu kali makan. Hatta Nabi SAW larang orang kalau mau buat walimatul urus, orang yang berpangkat-pangkat di situ, orang-orang miskin dia duduk di sana-sana saja. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang nombor 4. Mata ni nombor 4, melihat aib kaum muslimin, cari aib orang. Cari aib. Bukan kita dapat tahu, tak. Kita cari aib dia, cari. Apa aib dia, apa yang kita nak lamporkan hari ini. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, kita dah bincangkan tentang peri pentingnya ibu ayah dirahmati Allah menjaga mata. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi, menceritakan pada kita mata ni. Kita lihat Nabi Muhammad itu, kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita kalau ambil wudu, setiap anggota kita ambil wudu, kita suruh doa. Ya Allah, kasihlah mulut ini cakap benda-benda baik. Ya Allah, kasihlah telinga ini dengar benda baik. Ya Allah, kasihlah hidung ini bau wangian-wangian syurga. Kan? Itu kalau kita ambil wudu. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, setiap anggota yang mengambil wudu, semua itu disuruh doa khusus untuk anggota tersebut. Ibu ayah dirahmati Allah, dalam ketika memakai celak, disuruh kita melakukan beberapa perkara. Ada 7 adab ibu ayah dirahmati Allah, 7 perkara yang perlu dilakukan ketika memakai celak. Sebelum itu, baca makna hadis tadi. Nabi Muhammad SAW, hadis daripada Ibn Abbas. Sesungguhnya baginda SAW bersabda, bercelaklah kalian dengan batu ismit. Celak tu daripada apa, Ustaz? Celak tu ibu ayah dirahmati Allah, celak tu ada pelbagai jenis. Pelbagai jenis. Nabi Muhammad SAW paling gemar celak daripada ismit. Ismit itu apa? Ismit itu batu batu sulfur. Yang mana batu tersebut ibu ayah dirahmati Allah, batu itu datang daripada Parsi. Datang daripada Farsi. Itu adalah celak yang paling baik, kata Nabi Muhammad SAW. Baik, apa kata baginda? Bercelaklah kalian dengan mengguna batu ismit, kerana celak tersebut dapat mencerahkan penglihatan kita
dan dapat menumbuhkan bulu mata kita. Ini bulu mata ni dapat melebatkan bulu mata dengan apa? Dengan penggunaan celak. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW memiliki tempat celak yang digunakan untuk bercelak setiap malam, 3 sapuan di kanan, 3 sapuan di kiri. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, Nabi pakai celak bila? Nabi pakai celak setiap malam sebelum tidur. Sebelum tidur Nabi akan mengenakan celak, Nabi akan pakai celak 1 kali di kanan, 1 kali di kanan, 1 kali di kanan, 3. 1 kali di kiri, 1 kali di kiri, 1 kali di kiri, 3 kali Nabi Muhammad SAW pakai. Ini dalam hadis ini. Hadis yang seterusnya kita baca dia. Nabi Muhammad SAW daripada Ibn Abbas berkata, baginda Rasulullah SAW bercelak sebelum tidur dengan batu ismit 3 sapuan pada setiap mata. Berkata Yazid bin Harun pada hadisnya, sesungguhnya Nabi memiliki tempat celak mata yang digunakan untuk celak setiap kali hendak tidur, 3 kali sapuan pada setiap mata. Hadis nombor 52, kata dia, Nabi Muhammad SAW bersabda daripada Jabir bin Abdullah, hendaklah kalian bercelak mata dengan batu ismit ketika hendak tidur, kerana ismit itu akan mencerahkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Daripada Ibn Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik celak mata bagi kalian adalah batu ismit, ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Terus hadis yang terakhir daripada Salim daripada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah kalian bercelak dengan batu ismit, sesungguhnya ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Jadi insya-Allah pada malam ini sebelum kita tidur, pakat-pakat kita semua pakai celak. Pergi ke bini, yang aku ni tak pandai pakai celak, kau pakaikanlah aku celak. Pakaikan celak, biar walaupun sekali sebelum akhir hayat kita, pakai celak, sebab dengan niat mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan niat mencerahkan mata dan mengubati mata. Saya nak cakap tentang 7 perkara adab ketika pakai celak. Tak ada dalam buku ini, tak ada dalam buku ini, ada dalam buku adab yang lain. Baik, pertama, dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, man iktahala falyutir, man fa'ala faqad ahsana, wa man la fala haraja. Kata Nabi SAW, ini pegangan Imam Syafi'i. Kerana apa Ustaz? Kerana dalam cerita celak ni pun ada perbezaan pendapat. Kita hidup ni tak boleh lari daripada perbezaan pandangan. Orang lain pandangan lain, orang ini pandangan ini. Walaupun daripada satu amalan Nabi, yakni amalan pemakaian celak, dalam mazhab Imam Syafi'i pakai celak 3 kali 3 kali. Kerana apa? Kerana ada hadis kata baginda SAW, man iktahala falyutir, barang siapa pakai celak pastikan bilangannya ganjil. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, tengok mazhab Imam Syafi'i, sebab Nabi kata apa? Siapa pakai celak biar pakai ganjil. Jadi Imam Syafi'i kata ganjil apa? 1, 2, 3. Ganjil lah, ganjil kan? Nombor 3 kan? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang ni 1, 2, 3 pun ganjil. Dalam mazhab yang lain dia kata itu bukan ganjil, itu genap. Sebab 3 campur 3 jadi 6. Maka dalam mazhab yang lain mereka tidak mengenakan 3-3. Mereka kenakan 1, 2, 3. Yang kiri 1, 2, 5. Sebab kata apa? Sebab ganjil kata Nabi SAW. Maka fahaman Imam Syafi'i, ganjil itu apa? Ganjil itu 3-3, dikirakan asing. Tapi dalam mazhab yang lain mereka faham bahawasanya ganjil dalam pemakaian celak itu ialah 3 di sini, 2 di kiri. Kerana apa? Kerana di situ baru dapat nombor ganjil. Kita nak amalkan yang mana Ustaz? Ya, kita amallah mazhab Syafi'i kalau kita mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita mazhab imam lain, kita ikutlah imam lain. Kerana apa? Kerana itu dasar dalam memegang kepada mazhab. Itu nombor 1. Nombor 2, ibu ayah dirahmati Allah, adab mengenakan celak. Karena Nabi SAW yaktahil qabla an yanama bil ismit salatan fi kulli ain.
Nabi Muhammad SAW mengenakan celak bila mana setiap malam sebelum tidur. Jadi setiap benda ada waktunya. Setiap benda, setiap amalan Nabi ada waktunya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita kalau nak pakai kain ihram, bila waktunya? Bila kita pergi umrah. Sunnah kan? Sunnah. Bila kita pergi umrah ataupun kita pergi haji. Kenapa pula engkau pakai kain ihram dekat Malaysia? Kan? Engkau ni nak buat apa pakai kain ihram dekat Malaysia, nak buat apa? Sunnah, saya nak ikut sunnah. Tak kena tempatnya. Tempatnya, setiap benda ada tempat. Maka tempat pemakaian celak dalam agama, dalam sunnah Nabi ialah ketika nak tidur. Jadi waktu siang kita bersihkan. Ada kesan-kesan sikit tak apalah. Tapi kita hari ni ibu ayah dirahmati Allah, salah ke ustaz kalau kena nak pakai siang? Tak salah. Tidak kata salah, tetapi kalau kita pakai hanya siang waktu nak keluar rumah, tapi kita tidak pakai malam, sudah tentu kita tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kena tu ialah pada waktu malam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang setiap masa kalau nak keluar itu, bapak-bapak biasalah kita pengalaman kita dah setengah jam dia tak siap lagi, kita dah 1 jam dia belum siap lagi, kita dah 2 jam dia tak siap lagi. Begitulah keadaannya. Siapa yang dah kahwin dia tahulah keadaan kan, macam mana nak siap orang rumah, nak siap ni, Masya Allah tabarakallah. Dia nak kita faham ayat Al-Quran yang saya baca, yang saya baca tadi, lihat kepada unta, kita kena sabar. Waktu dia make up kita kena sabar. Ibu ayah dirahmati Allah, jadi tak kisahlah nak pakai celak waktu nak keluar rumah, tapi janganlah sampai meninggalkan pemakaian celak pada waktu malam. Jadi waktu malam kita pakat-pakat, kita bagi tahu anak-anak kita semua supaya pakai celak. Itu adab nombor 2. Adab nombor 3 ibu ayah dirahmati Allah, pemakaian celak ini telah wujud lama dulu. Lama sudah. Pada zaman Fir'aun sudah ada, zaman Nabi Musa sudah ada. Maka itu niat ketika pakai celak itu mesti niat untuk mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Hari ni orang kata, ada satu orang dia kata, oh apa ni pakai celak ikut sunnah Nabi. Ibu ayah dirahmati Allah, pada waktu yang sama artis-artis Korea semua pakai celak. Artis-artis Korea lelaki kan, comel-comel belaka tu kan, artis Korea, tengoklah kan artis Korea tu yang anak kita gila-gilakan, tengok video dia, tengok filem dia, semua pakai celak belaka. Kalau kita lihat Korea punya advertisement untuk celak, bukan perempuan yang dipamerkan lelaki. Artis-artis Korea dia pamerkan lelaki supaya orang lelaki pakai celak. Ibu ayah dirahmati Allah, tanamkan kepada anak isteri kita, kepada keluarga kita, jangan ikut mereka tetapi ikut kekasih hati kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat ibu ayah dirahmati Allah, la taktahil bin nahari wa anta saim, iktahil lailan bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yuthbitu syar. Kata Nabi SAW, jangan pakai celak pada waktu siang engkau puasa. Waktu siang ketika engkau puasa, kata Nabi SAW, jangan kenakan celak, jangan pakai celak. Sebab apa ibu ayah dirahmati Allah? Kerana antara tujuan puasa ialah supaya kita ni dapat rasa kesusahan orang lain. Sebab itu makruh kalau kita ini tengah puasa pakai minyak wangi. Sebab minyak wangi itu pakaian orang kaya kan, orang-orang miskin. Ibu ayah dirahmati Allah, saya ni Masya Allah, terima kasih banyak Masjid Tanjung Minyak izinkan saya mengajar setiap minggu pertama, minggu kedua. Sebab saya setiap bulan 20 sampai 30 saya ada di Jakarta. Setiap 20 sampai 30 memang fix dah sudah ada di Jakarta. Ibu ayah dirahmati Allah, kalau di Malaysia kita tak nampak orang tepi-tepi jalan minta sedekah. Pergi Jakarta, tepi-tepi jalan orang minta sedekah, budak kecil, budak tua, orang betul OKU ke tak OKU ke, semua orang minta sedekah tu lain macam gayanya. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tengok orang miskin, benar-benar miskin, dia tak ada duit nak beli minyak wangi. Kita Masya Allah ada satu almari khusus minyak wangi. Oh, ini minyak wangi zaman aku pergi Mekah, ini waktu aku pergi Europe, ini waktu aku pergi sini. Oh, ini minyak wangi bau ini minyak wangi buntut kijang, ini minyak wangi ini minyak wangi itu. Ibu ayah dirahmati Allah, sebab itu makro
Bila kita puasa, kita mengenakan minyak wangi. Kenapa? Bukan sebab fresh saja, tetapi tujuan supaya kita ni dapat rendah diri. Kita ni rasa rendah diri. Kita ni buat ibadat puasa nak supaya kita rasa seperti mana hamba-hamba Allah yang susah. Begitu juga ibadah yang dirahmati Allah, celak hendak ditinggalkan ketika mana kita berpuasa. Sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib. Kerana apa? Kerana itu bukan pakaian orang yang mana patut merasakan kesusahan. Yang kelima, ibu ayah dirahmati Allah, seafdal-afdal celak yang kita baca hadis Nabi tadi kita panggil ismit. Ismit, carilah ismit, insya-Allah. Ismit dia warna hitam juga. Ada orang kata, ustaz, ismit tu warna merah. Kita bila buat kajian sama juga hitam. Yang keenam, ibu ayah dirahmati Allah, ni ada doa. Ni ada doa. Nombor 6 doa, nombor 7 zikir, nombor 8 tutup majlis. Nombor 6, ibu ayah dirahmati Allah, baca doa ini ketika kita Allahumma shalli ala Muhammad mengenakan celak. Apa doa dia? Sebab tu kita kata tadi, kan, kalau ambil wudu setiap anggota ada doanya, pakai celak ada doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir basari wa basiri wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Saya baca lagi sekali. Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Maknanya, ya Allah, cahayakan mataku, cahayakan pandanganku. Ibu ayah, mata ni tak akan dapat baca Quran kalau tak dapat cahaya. Mata kita, telinga kita, lidah ni tak boleh cakap benda baik, tak boleh nak zikir, melainkan ada cahaya. Cahaya ni ibu ayah dirahmati Allah, tak boleh kita nak bincangkan dari sudut saintifik, tak boleh. Hidayah daripada Allah. Ya Allah, bagilah aku cahaya dekat mataku. Supaya apa? Supaya kita ni dapat nampak benda baik aja. Boleh nampak ciptaan-ciptaan Allah, boleh nampak jalan, boleh nampak Al-Quran. Ada teman saya, dia itu Allah Ta'ala uji dengan apa ni? Saya tak tahu, dia tiba-tiba saja jatuh. Bila jatuh tu, tempurungnya tu dia buka. Lepas tu dia stroke separuh badan. Dia tak boleh buat apa-apa. Ni kawan saya, namanya Abdul Hakim, dia tua saya setahun. Ini Abdul Hakim, mudir Madrasah Al-Islah Sabak Bernam. Jadi beliau ni bayang dirahmati, badan kecil lembik dah. Memang tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa, semuanya orang urus. Isteri diurus, murid-murid diuruskan sampai ke hari ini. Tapi satu benda ajib, satu benda pelik. Setiap kali nak sembahyang, azan dia boleh bangun, orang boleh bantu ambil wuduk, dia boleh jadi imam, dia boleh baca Quran. Lepas tu dia tak boleh berbual. Dia cuma boleh baca Quran saja. Daripada kecil saya kenal dia, daripada kecil waktu saya mengaji, waktu hafal Quran tu, memang dia ni orang yang mana menjaga amalan dia, khususnya Quran. Abdul Hakim, belajar di Sabak Bernam, sambung di Gubang Bujuk, sambung di Temboro. Belajar lama, lepas tu pergi Yaman. Alim, Masya Allah. Tapi ibu ayah dirahmati Allah, Allah uji dia dengan sakit. Tapi sampai ke hari ini, benda yang paling pelik, dia tak boleh buat apa-apa. Tapi waktu sembahyang dia boleh bangun, orang boleh ambilkan wuduk, dia imam sembahyang dan dia baca Quran. Ajib. Ini apa? Ini nur, ibu ayah dirahmati Allah. Nur, cahaya. Tak boleh, doktor pun tak boleh nak explain apa-apa. Ibu ayah dirahmati Allah tu, kita doa dengan Allah waktu kita pakai celak, ya Allah, cahayakan penglihatanku, dan kemudian jadikanlah dalam aku ini baik seperti mana kau jadikan luar aku ni baik. Allah dah jadikan luar kita ni baik. Apa tandanya Allah bagi kita luar baik? Sebab bila kita jalan orang tak lari. Bila jalan orang boleh salam dengan kita sebab luar kita baik. Tapi kalau orang tahu dosa kita, tak ada orang mau dekat dengan kita. Ibu ayah dirahmati Allah, maka doanya, ya Allah, jadikan pandangan aku baik, ya Allah, jadikan dalaman aku ini baik, ya Allah, seperti kau jadikan luar aku baik. Dan kau jadikanlah luar aku ni nampak sempurna. Itu doa ketika kita mengenakan celak, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nanti mungkin doa tadi panjang ustaz, tak apa, insya-Allah kalau mau tulis saya boleh tolong tuliskan. Yang akhir nombor 7 ini senang. Ibu-ibu boleh buat. Kalau ibu-ibu buat, masya-Allah hari-hari dapat pahala. Ibu ayah dirahmati Allah,
Al-Habib Abdullah bin Syekh Ali Drus dia bagi tahu bila mana kita pakai celak, disuruh kita zikir ini 19 kali. Ini senang. Semua orang boleh buat. Apa dia? Bila mana kita pakai celak, kita baca Ya Nur, Ya Basir. 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 Supaya mata ini bercahaya. Supaya mata bercahaya. Bila kita mengenakan celak, Ya Nur, Ya Basir. Ya Nur, Ya Basir. Kan pakai celak kan bukan sekejap kan? Kalau orang-orang ni pakai tutup mata macam tu saja. Tapi kalau kita yang make up ni mau 1, 2, 3 celek salah kita gosok lagi. Sambil buat itu baca Ya Nur Ya Basir, Ya Nur Ya Basir, Ya Nur Ya Basir. Begitulah ibu ayah dirahmati Allah, sedikit perkongsian kita pada malam ini menceritakan tentang amalan celak. Nabi pakai celak, adab pakai celak, kita sudah kongsikan. Yang sekarang tinggal amal. Maka malam ini saya mintalah tuan-tuan, saya termasuk saya lah, nanti kita update kat Facebook masing-masing, dengan WhatsApp status masing-masing, pakai celak walaupun 1 kali dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, selesai 1 bab. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bincang bab yang seterusnya. Yang baik itu dari Allah, yang buruk dari kelemahan, kehinaan, kekurangan diri saya sendiri. Saya minta ampun dengan Allah, saya minta maaf dengan semua. Kita tutup majlis kita dengan sedikit doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa asatizatina warhamhum kama rabbawna saghira, wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.